dan selamat pagi kepada Dr. Fatah Yahya. Okey, pada hari ini ahli kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan sesi kaunseling yang telah dijalankan bersama dengan klien. Pertama sekali, saya akan membincangkan ataupun menceritakan sedikit berkaitan dengan latar belakang klien. Okey, klien merupakan seorang pelajar universiti dan klien merupakan anak bongsu daripada 3 beradik. Klien mempunyai 2 orang abang, iaitu abang sulung klien berumur 31 tahun dan tidak bekerja dan juga merupakan seorang penagih dadah. Manakala abang kedua klien merupakan pekerja foodpanda. Ibu klien pula seorang pembantu tabika dan ayah klien seorang office boy. Okey, pada sesi ketiga ini, klien lebih banyak membincangkan berkaitan dengan perancangan ataupun tindakan bagi membantu menyelesaikan masalah yang telah dialami oleh keluarganya. Terdapat 5 keperluan asas, iaitu keperluan rasa keseronokan, keperluan rasa kepunyaan, keperluan kuasa, keperluan kebebasan dan keperluan untuk hidup. Pertama, keperluan rasa kepunyaan. Klien merasakan klien kurang mendapat kasih sayang daripada keluarganya. Selain itu, keluarga klien tidak berfungsi dengan baik kerana ayahnya tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah yang baik semasa di rumah atau dalam keluarga. Klien hanya menginginkan keluarganya sekurang-kurangnya dapat makan bersama-sama atau menonton televisyen. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan klien merasakan keluarga klien tidak seperti keluarga lain. Seterusnya, keperluan kuasa. Klien memerlukan keberanian untuk bercakap dengan ayahnya demi mengubah keluarganya. Walaupun klien kelihatan positif terhadap isu yang sedang dihadapinya, klien kelihatan kurang keyakinan diri untuk mengubah keluarganya walaupun telah banyak perancangan yang telah dilakukan di mana ia tidak berkesan langsung untuk membahagiakan keluarganya. Jika klien mempunyai tahap keyakinan yang tinggi, klien akan dapat berbincang dengan ayahnya tentang perkara yang berlaku. Klien sangat optimis berbanding dengan sesinya lepas dengan apa yang ingin dilakukannya. Berdasarkan realiti terapi melalui perkara ini, kita dapat melihat klien mempunyai hala tujuan yang jelas untuk mencapai matlamat yang diinginkan, seperti keluarganya bahagia. Contohnya, klien menginginkan keluarganya bahagia dan harmoni, di mana dia telah berusaha untuk memberi nasihat tetapi tidak berapa berkesan kepada ahli keluarganya. Melalui perkara ini kita dapat melihat bahawa klien telah berusaha untuk membina hubungannya bahagia dengan ahli keluarga. Hal ini telah menunjukkan bahawa klien seorang yang individu yang sangat positif. Klien juga menunjukkan bahawa sikapnya bertanggungjawab, di mana dia merasakan dia mempunyai tanggungjawab dan peranan dalam keluarga ini untuk membantu keluarganya mewujudkan suasana keluarganya bahagia dan harmoni seperti keluarganya lain. Perkara ini menunjukkan bahawa klien mampu berfikir secara realistik dan positif, walau bagaimanapun keyakinan diri klien sangat rendah. Hal ini demikian kerana klien merasakan segala usahanya sebelum ini tidak ada guna, tersia-sia macam tu je, sebab tidak berapa berkesan untuk mewujudkan keluarganya bahagia. Tetap mempunyai komitmen yang sangat baik, di mana klien tetap melakukan dan meneruskan macam mana nak membantu ahli keluarganya. Dia telah pergi berjumpa kaunselor, pelatih untuk mendapat bantuan. Dia juga berusaha, walaupun cara sebelum ini dia tidak berapa kesan, dia tetap lakukan. Melalui perkara ini kita dapat melihat bahawa tetap behavior klien tidak berapa realistik, di mana dia mungkin boleh terus berusaha tetapi tukar caranya berlainan. Jangan pakai cara yang sama.
mungkin cara ini tidak bersesuaian dengan ahli keluarga dia. Kaunselor pelatih juga bertanya klien, macam mana klien memberitahu ataupun menyuruh bapaknya menjalankan peranan dia sebagai bapa tanpa melukai perasaan bapaknya. Di samping itu kita dapat melihat bahawa klien memberi komitmen yang sepenuhnya dalam kerja rumah yang diberikan oleh kaunselor pelatih. Hal ini menunjukkan bahawa betapa inginnya klien untuk membantu keluarganya mengharungi cabaran ini bersama-sama. Perkara ini menunjukkan klien mempunyai sifat dan sikap yang positif yang dimana untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Hal ini demikian kerana klien mengatakan bahawa bapaknya tidak mengambil kisah ataupun mengambil berat pasal keluarganya. Tetapi benarkah klien bertanya kepada bapaknya mengapa bapaknya tidak mengambil kisah pasal adik keluarga? Hal ini demikian kerana kita tak tahu di sebalik tabir ataupun di belakang kita bapa ada ambil kisah sebenarnya. Mungkin cara yang dia sampaikan, cara dia luahkan, cara dia ambil perhatian, cara dia ambil berat, mungkin caranya berlainan. Untuk perancangan rawatan dan tindakan, kaunselor merancang untuk melihat dahulu perkembangan daripada pihak klien. Hal ini demikian kerana klien beranggapan bahawa ayahnya mesti berubah untuk klien mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia. Berdasarkan daripada sesi yang dilakukan oleh klien pada kali ini, kaunselor akan bertindak untuk menyedarkan klien tentang sistem kepercayaan yang dipegang oleh klien yang boleh mendatangkan masalah kepada dirinya sendiri. Hal ini demikian kerana klien memikirkan bahawa dirinya boleh mengubah personaliti seseorang iaitu ayahnya dengan hanya melalui confrontation. Kaunselor juga akan bertindak untuk mempersoalkan mesti dalam pemikiran klien. Hal ini demikian kerana kaunselor memerhatikan bahawa klien sering menggunakan perkataan mesti dalam dialog untuk merasionalkan dirinya supaya klien dapat melakukan sesuatu perkara. Penilaian sesi konseling ini, sesi konseling berjalan dengan lancar dan klien menunjukkan perubahan yang positif di mana klien lebih banyak bercakap pada sesi ini jika dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Selain itu, klien juga kelihatan lebih ceria ataupun lebih terbuka apabila berkongsi masalah dengan kaunselor, namun masih terdapat rasa kurang selesa yang ditunjukkan oleh klien jika klien berkongsi permasalahan berkaitan dengan abang sulungnya. Okey, secara keseluruhannya, sesi konseling ini dijalankan dengan lancar dan baik dan klien memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi konseling dijalankan dan objektif sesi konseling dapat dicapai. Hanya begitu, sesi konseling ini juga berjalan selama 45 minit. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.